Right. So untuk hari ni kita buat mengenai organizational design, macam mana company apa tu, hari tu kita tahu pasal siapa dalam syarikat tu. Okay. Tapi macam mana satu-satu syarikat bekerja. Okay, orang dalam syarikat tu kan bila you dah ada dah role dia masing-masing. Siapa buat apa, kerja apa yang dia buat, dijalankan macam mana. Tapi macam mana company, kita sendirilah macam mana kita nak syarikat tu ataupun syarikat awak, mana tahu kan ada kat sini yang owner syarikat kan, syarikat awak berjalan dengan lebih lancar. So secara tradisionalnya macam mana kebanyakannya syarikat berfungsi lah. Okay, so ada 4 research pula kan. Itulah asyik cakap pasal research kan. Okay, ada 4 apa yang awak akan belajar hari ni. Kita akan cover hari ni elemen dalam organizational design. Okay, nanti saya explain, jangan risau lah. Memang terms dia, asal pengurusan ni memang dia ada banyak terms. Okay, tapi kita akan explain lah, saya akan explain kat awak. Okay, and then apa perbezaan mengenai model mekanistik dengan organik, right? And then bila kita dah ada sesuatu model, dia mesti kena ada countermeasure dia. Kita panggil selalu kan, awak dengar macam backup plan kan. So backup plan dia apa? Contingency tu sebenarnya backup plan. Okay, so apa backup plan untuk model-model ni? And kalau kata A tak berjaya, mekanistik tak berjaya ataupun organik tak berjaya, apa dia punya backup plan dia? Okay, buat bila kita buat kerja semua kena ada backup plan kan, betul tak? And backup tak assignment yang buat banyak-banyak tu? Ada. Okay, jangan tak backup. Dia kata backup, nanti takut kan time tu lah laptop kau hilang lah, terpadam sendiri kan. Saya pun pernah jadi student, saya tahu dulu pakai disket waktu saya degree dulu pakai disket, pergi nak print assignment sebab masa tu bukan digital macam sekarang kan, kita bukan online learning kan, nak pergi print, penat ni, dah siap dah ni, assignment bahasa Inggeris rasanya, berpage-page masuk disket, dekat dalam sisi tu ada virus dia nama I love you, habis the whole assignment yang buat berapa minggu punya kerja kan, dah lah tak ada backup kan, tapi tak adalah menangis, cuma esok tu kan nak submit kan, malam tu memang berjagalah, type balik apa yang dah buat sebelum ni. Nasib baik saya jenis orang yang apa-apa tulis dekat atas kertas dulu, so type balik malam tu dia kata, so make sure lah you all pun ada backup lah, benda-benda macam ni selalu je jadi sebenarnya kan, komputer kan, so kena ada backup kerja. So bila kita kerja pun sama, dia kena ada. Saya bila buat plan pun selalunya saya akan tanya staff ataupun team member saya and apa solution dia. Okay, so diorang pun bagilah solution. Dan kata okay, apa backup plan kalau benda ni tak jadi, so ataupun tak ikut waktu yang sepatutnya, contohnya kan, sebab selalunya masalah projek adalah masalah time. Jadi saya selalu tanya, okay, berapa masa kita nak bagi waktu ni supaya kita ada masa untuk kita review kan. So itu yang pentingnya lah, kena ada backup. Okay, and then laptop ni memang tunggu nak meninggal je, bukan laptop yang ni, laptop ada satu lagi. And then kita tengok contemporary dengan traditional design, and juga apa masalah yang syarikat sekarang hadapi, right? So dia ada 6 elemen 6 elemen dalam sesuatu syarikat ataupun dalam sesuatu organisasi ke. Nanti kan awak nak buat projek contohnya kan, kerja kumpulan lah maksud saya, bila kerja kumpulan. So kita ada 6 macam mana satu-satu tim bekerja, okay? Kita ada 6 elemen, work specialization, and then ni daripada atas ni, work specialization, departmentalization, authority dan juga responsibility, okay? And then span of control, okay? And then centralization dan juga formalization, okay? And then specialization ni adalah macam mana you divide kerja, ataupun kita divide kerja ikut kekuatan masing-masing. Okay.
Sebab bila kita dalam team, kan, hari tu saya bagi contoh Avengers lah apa semua kan. So bila dalam team semua orang ada kekuatan berbeza, ada kelebihan yang berbeza. Okay, ada orang yang pandai bercakap, ada orang yang pandai menulis, ada orang yang pandai tengok je. Yang tu masalah kat tu kan. Ada orang ada orang yang pandai manage time contohnya kan. So semua orang akan ada skill yang berbeza. Macam tim saya semalam, tim pembangunan pelajar dekat dalam fakulti, dekat dalam FHPK, kita banyak buat program, event. Kita banyak buat event, bukan sahaja pelajar tourism. So semua pelajar-pelajar lain pun akan handle event, ikut mungkin skala je lah yang berbeza. Ada yang event yang skala kecil, ada event yang skala besar. And so kita perlu, bila buat event ni, dia perlu orang yang berlainan skill. Kan macam saya lebih detail buat kerja. Jadi saya akan check lah apa yang tak cukup ataupun apa yang kita boleh tambah baik. Tu saya punya kelebihan lah. Kan? Tapi ada benda yang saya tak bagus. Saya pernah tak cerita ke you, saya introvert lah. Jadi saya tak pandai tau communicate dengan, saya boleh communicate dengan bos. Tapi saya tak boleh communicate kalau dengan student. Macam ni, student ada 30 orang, 30 cara bekerja yang berbeza. Saya tak boleh, saya kurang kesabaran kat situ. So saya perlu orang macam tu dalam team saya. So memang ada seorang yang memang saya request khas. Saya kata kalau nak buat program dengan pelajar, saya tak boleh buat kalau dia tak ada. Saya cakap, sebab ini bukan skill saya. Kan? Sebab kalau saya masalahnya most of the time student kena marah je. Walaupun you all nampak dalam virtual nampak macam saya relax kan. Tapi bila time buat kerja saya akan tanyalah mana kerja you. Saya akan tanya. So and then kita ada banyak handle projek dengan orang luar, dengan speaker daripada luar. So saya perlu orang yang pandai networking. So everybody will have a different skills. Okay. So dia bagi contoh kat sini, cardiac surgeon. Sebab bila dalam bilik surgery, walaupun you bukan doktor kan, tapi bila dalam surgery, kalau pernah tengok drama cerita doktor kan, cerita apa-apalah, cerita yang berkaitan dengan tajuk-tajuk doktor. Saya rasa mungkin awak pernah tengok kan, tak kisahlah cerita siapa-siapa jadi doktor pun kan. So kalau perasan, main surgeon, orang yang buat surgery tu, dia hanya duduk kat tengah je, tangan dia je yang bergerak kan, dia minta mesh, scalpel, whatever kan, tangan dia je kan. Sebab nurse kerja dia untuk handover, assistant dia lah yang tepi tu, kerja dia adalah untuk handover semua peralatan yang doktor doktor pakar bedah, surgeon kan, doktor pakar bedah perlukan. Doktor pakar bedah tu duduk kat tengah je, assistant dia akan duduk berhadapan dengan dia, itu yang tukang kita panggil sedutkan darah lah contohnya, mungkin ada yang geli kan. Tapi kalau yang siapa yang peminat tengok cerita-cerita yang berkaitan dengan hospital dengan doktor, kalau perasan dalam bilik surgery, dia takkan buat benda yang sama, semua orang akan buat benda yang berbeza. Okay, so that's how it works lah kan. So itu bagusnya kalau ahli kumpulan awak semua ada skill yang berbeza. Mungkin ni tahun pertama, semester pertama awak tak kenal lagi semua orang, tapi nanti lama-lama you dah kenal kan. Tengok tahu macam kalau aku nak buat projek macam ni, better ada Aiman contohnya kan, ada Aiman dalam kelas ni kan. Ada Aiman, okay, contohnya lah. So mungkin kalau projek ni perlu siapa, katakan perlu Ellie. So everybody will bring a different skills lah. Okay, so in konsep ni kita panggil economy of work kan. Economy of work, lebih banyak orang specialize, pecahkan skill dia sebenarnya lebih bagus. Tapi ada juga kelemahan bila mana orang yang ada skill, satu skill je, dia hanya tahu buat satu kerja je, dia tak tahu buat kerja lain. Itu yang berlaku bila berlakunya COVID-19. You perasan orang yang dah biasa buat kerja specialize, bila industri tersebut tutup ataupun berehat, dia dah tak ada kerja lain nak buat. Dia tak boleh nak buat kerja lain sebab industri mana-mana pun, industri hospitality ke, tourism ke ataupun wellness, dia hanya perlukan satu skill yang sama. Okay? So bila industri katakanlah wellness tutup, dah tak ada dah. Dia nak pergi kerja kat mana sebab urutan tak boleh guna kat luar daripada spa contohnya. Itu problem juga lah dalam economy of work ni. Okay? So itu specialization. So part kedua adalah department. So kita selalunya kita panggil department lah kan. So semua orang akan diberi task ikut department yang berbeza. Okay.
So department ni kategori department functional, product, customer, geography dan juga proses. So selalunya kita akan tengoklah orang yang department apa buat apa, macam you all ni consider department lah, hospitality satu department, tourism satu department, wellness satu department. Tu dalam fakulti kita punya department besar lah. Tapi bila masuk company biasa, yang lain daripada industri tu ada pula orang yang contohnya HR, financial, orang operasi contohnya. Dia akan ada kerja ikut function dia. Okay. Ada juga yang berdasarkan produk, ini selalunya retailing, contohnya pakaian lelaki, pakaian perempuan, and produk untuk kanak-kanak, produk untuk wanita, and selalunya. So itu adalah ikut jenis produk. Ada juga yang ikut customers, okay. So customers selalunya kalau dalam government yang kita pecahkan customer lain, and then ada customer ikut wholesale yang jual secara bulk besar kan, okay. And then ikut geografi, kalau kat Malaysia Malaysia apa kita panggil, Semenanjung Malaysia, and buat kira East Malaysia, West Malaysia, tu selalunya lah yang paling besar kita punya location, ataupun selatan, utara, timur, barat, okay. Kebanyakannya negara semua akan ada based on location lah, kebanyakannya department kerja, department berdasarkan 4 location, okay. And then proses, okay. Dan juga cross function ni ada orang yang boleh move around daripada satu team ke satu team yang lain, okay. Memang ada selalunya orang yang macam ni even dalam fakulti. Saya selalu seorang yang selalu kena cross function lah, dan saya tak boleh duduk dalam satu department, saya kena pergi duduk department lain sebab department yang paling besar yang saya serve, maksudnya yang saya bekerja dekat dalam fakulti adalah management team. So saya kena tengok daripada peringkat bawah, peringkat pelajar, apa yang kita boleh buat, and then bila kita dah tahu apa yang student perlukan, saya perlu cari orang team. Saya perlu cari team untuk macam mana team ni nak tolong aktiviti pelajar ke contohnya kan. Macam hari tu kita buat projek baru ni bagi webinar mengenai kesedaran kesihatan mental, and it's okay not to be okay kan, walaupun drama Korea memang itu pun sebenarnya dia orang cari pun kan tajuk topik tu kan. So saya kena pergi move around. So memang ada je orang macam tu dalam fakulti. Memang kami ada lebih kurang dalam 7 orang yang cross function team ni, dan ada nanti bila awak kerja, awak pun mungkin akan jadi orang yang sama lah, rotate. Memang penat sebab you kena belajar semua benda dalam department you. So department fakulti ada 2 department yang besar dalam fakulti, satu akademik, satu research. And so saya dah pusing semua lah department dalam fakulti sebenarnya, and dalam masa 5 tahun. And then yang ni awak selalu tengok lah, authority, and kita ada authority ikut level, okay. Kalau ini yang standard in dalam syarikat, okay. So kalau kata tadi syarikat tadi ikut geografi and district kan, ikut geografi, and then ni kata negeri lah contohnya kan, ni negeri, katakanlah Kelantan, Terengganu, Pahang, and then dia masuk first region, region kedua, katakan region Pantai Timur kan, and then siapa, dia kena jawab dekat siapa, mungkin regional manager ataupun vice president untuk katakanlah specialization dalam produk, dan report kepada presiden, dan report kepada CEO. This is usually lah, kalau lagi besar syarikat tu macam McDonald kan, selalu saya bagi contoh McDonald. Kalau McDonald lagi besar syarikat tu, lagi besar lah dia punya authority tu. Sebab tu kadang bila syarikat besar lagi susah nak buat keputusan. Sebab banyak sangat level you kena pergi pergi ke atas untuk nak sampai ke HQ, nak sampai ke presiden tu. Memang susah. Sebab tu bila awak kerja nanti awak jarang jumpa presiden dengan vice president. Biasanya paling tinggi pun you akan jumpa region manager je. Pengalaman saya setakat ni macam tu lah. Saya kerja UMK baru first time jumpa Net Chancellor. Sebab UMK universiti yang kecil. Macam sebelum ni saya kerja dekat UiTM. UiTM satu negeri ada 2 UiTM sekarang. So bayangkanlah
bilanya nak jumpa Naib Chancellor memang tak ada kesempatan lah kan. So kita panggil nama lain dia adalah line of chain of command ataupun line of command lah, command arahan lah, line of command kita panggil. And so kita report kepada siapa kan, ni sebenarnya lah kita report kepada siapa. Warna merah ni adalah orang ini report kat sini, and E report kat dua report kat vice president report dekat presiden. So bila kita clear, kita report dekat siapa, lagi mudah kita nak faham. So macam L2 kan, sebab tu bila dalam kelas kuliah kita bahagikan L1, L2, L3. Jadi student L2 report dekat saya lah. Tapi saya report dekat penyelaras, Madam Dalila kan. So saya report kat dia. So dia akan urus lah kalau macam isu test ke whatever kan. Macam hari tu saya kata assignment kita ni, kita bagi assignment tapi sebenarnya topik tu cover lambat lagi. Saya kata boleh tak kita cepatkan topik tersebut. Saya bagi tahu kat dia hari tu. Dia kata dia pun tak perasan kalau saya tak bagi tahu hari tu. Terima kasih siapa student yang highlight hari tu kan. So topik tu kita cover next week untuk you all punya assignment. Saya dah mention dah lah. So next week kita akan cover yang tu. Right. And then ni adalah tadi pakai nombor kan, distrik 1, 2, 3 ni lebih kurang lah sama tapi dia tukar term sahaja. Okay. And then command ni masalah juga, ada setengah company bila ada banyak sangat bos. Pengalaman saya kerja di company yang hak milik family, Mega Holding kan, contoh-contoh macam Mega Holding. Susah kerja company macam tu sebab dia ada banyak sangat bos. Kan, walaupun dia bos tapi mak dia bos ataupun ayah dia sebenarnya bos. Saya pernah kerja dengan company macam tu lah. Tapi tak adalah sebesar Mega Holding tapi something like that. Susah gila nak buat keputusan, bukan susah nak buat keputusan. Dia jadi macam bila kita report dekat bos kita, lepas tu kejap lagi abang dia, masa saya kerja tu diorang ada beradik. Abang dia kata, tak boleh buat macam ni. Ataupun dia kata macam ni, siapa suruh dia buat? Tu saya cakap lah, team leader saya suruh buat, adik dia kan. Team leader saya adik dia. Team leader kata buat macam ni. Kenapa buat macam ni? Kita tak buat macam ni pun. Aduh kan. Sebab tu kalau tengok drama Korea, macam tu lah sebenarnya. Ni you all belajar management ni. Sebenarnya kalau you pergi tengok balik drama Korea, this is what happen lah sebenarnya. Drama Korea ke, drama Melayu ke sama je. Problem dia adalah unity of command. Sebab tu tak boleh lebih daripada 2 bos dalam satu masa. So apa beza authority dengan power kan? Selalunya power adalah walaupun orang bos, authority ni selalunya orang bagi ya. Orang bagi. Positionnya orang bagi jadi ketua. Okay? So mungkin orang vote, macam saya hari tu kena vote. So bila vote, saya menang vote tu, saya duduklah dekat kerusi penyelaras. Saya kena buat kerja penyelaras ataupun kadang ada vote jadi dekan contohnya kan. So authority. Tapi walaupun you menang majority ataupun you berjaya influence ramai orang, tapi tak semestinya you ada power. Sebab power ni adalah macam mana kita boleh influence orang untuk ubah decision ataupun buat decision. So ada 2 jenis ketua, saya rasa you perasan kot. Ketua yang betul-betul maksudnya orang bagi position dekat dia, ataupun kita panggil shadow authority ni lah. Walaupun dia ni tak ada jawatan, apa-apa pun tak ada, tapi bila dia cakap semua orang macam betul-betul dia ni logik, kita kena follow dia. Memang dalam organisasi ada orang macam tu lah. So ni contoh authority and power. Okay. So power selalunya di atas, tapi bila saya tengok kadang-kadang ada setengah orang walaupun dia ada authority dan authority, orang bagi jawatan dekat dia, tapi they are not a good influence lah. Orang tak follow pun. Saya dah banyak kerja dengan company yang macam tu kan. Bila dia cakap je orang macam buat apa aku nak follow tu kan, dia tu betul-betul. Itu bezanya lah, a good power and not lah. Okay, so ni jenis-jenis power. Selalunya orang yang suka ugut kan, pernah tak kena ugut? Kalau kau tak buat ni, siap, aku kunci kau dalam bilik. Mak saya tu. So yang tu ugutan kan. So dia coercive power. Bukan mak saya je, ramai je cikgu kan selalu macam tu kan. Kau tak buat, tak apa. Nanti kan
Okay. Juga ada yang reward power ni, kebanyakan yang kita pakai sekarang lah reward power. So kalau you buat ni, you dapat A contohnya. Ataupun kalau kau tolong aku belanja kau. Pernah tak? Kawan awak minta tolong dia belanja awak makan. Kan? Contohlah, tu reward power lah. Kalau dia tak belanja makan, make sure dia belanja. Saya selalu katakan, kau aku buat kerja lebih tapi belanja air TO je RM1. Saya kata kan, kerja lebih pada RM1. And then ada ni, kena tutup siapa punya mic tu. And then legitimate power. Okay. So apa tu kita kata tadilah power hierarchy tadi. Okay. And then expert and also reference. Expert based on skills. And then apa tu reference, orang lain adore bila tengok you, oh bagus ada ni, aku pun nak jadi macam dia lah. Okay. And then siapa punya mic kena tutup. Bukan saya punya mic. Okay. Oh, Prof. Sekejap lampu ni memang tak boleh ni ke? Kami tapi saya dalam pun tak perlu dapat masa lagi hari tidak mampu. Saya nak tapi kalau boleh itulah saya ikut mainkan nak tolong-tolong nak dapat. Dia punya lampu OP. Kami kalau semua kami tak ikut. Boleh contoh lah berapa lepas nanti sana. Boleh. Kuarantin lagi kan? Bisa kuarantin. Ada kelas Prof. Sebab Prof ketuk sebab tu saya buka. Okay Prof. Sorry, apa tu Prof datang. Sebab orang lain selalu ketuk pelan je, dia ketuk tok-tok kan. Bos punya style ketuk kan. Right. Bukan mute betul. Alright. Okay. So apa tu, okay, span on control, macam mana kita control staff lah kan. So apa tu, sama ada selalunya lah macam kalau saya sendiri, kalau orang yang lebih banyak experience biasanya saya tak strict sangat lah. Kalau you perasan lah biasanya kan, anak sulung siapa yang ada lebih daripada seorang adik-beradik, anak sulung selalunya mak ayah lepas kerja. Betul ke? Ke mak ayah you lebih strict sebab you anak sulung? Lepaskan. Pengalaman saya sebagai anak sulung, selalunya mak ayah tak kontrol sangat anak sulung. Compare tu anak bongsu contohnya. Kan? So betul ada anak bongsu. Anak bongsu je madam harus kena kawal. Alah sial anak bongsu kan. Ada sebab adik saya dah nak masuk umur 30 pun kena kontrol lagi kan. Kelakar gila kan. Saya cakap dengan mak saya sudah-sudahlah tu. Bilalah dia nak kahwin kalau macam ni saya cakap. Tu juga lah mak ayah biasalah. Ada sebab dia kata anak bongsu paling ramah duduk kat rumah. Jadi dia macam dia punya kesayangan dia tu lebih sikit lah kan. Anak sulung, anak nombor 2, nombor 3 semua hantar pergi sekolah asrama penuh. Kan. So sebab kita orang semua keluar rumah umur 12, 13 dah keluar kan. Dia tak kisah sangat. Tapi anak bongsu dia, kan, pening kepala. Kesian lah, saya pun kadang-kadang kesian kat lah. Tak apa, bertabahlah kan. Nanti bila kerja, you akan jadi bagus. Jangan risau, okay. And then, similarity, lagi dekat kita buat kerja, ataupun cara kita, task yang kita buat, macam you all lah. Semua tahun 1 contohnya kan, semua tahun 1. Jadi lebih mudah saya nak faham. So bayangkan kalau asas pengurusan tahun 1 ambil, tahun 2 ambil, tahun 3 ambil, tahun 4 ambil. Saya fikir macam mana aku nak ajar sebab lain orang, lain tahun, lain kan. Bila lagi lebih lama you dalam universiti, sepatutnya you lagi pandai kan. So jadi lagi susah bila kita nak tahu orang ni ada skill apa.
And then complexity of the task. So complexity biasanya dia ada banyak jenis complexity, sama ada task tu sendiri susah. Macam katakan macam semalam dia orang komplain pasal apa, nak buat live. Okay, nak buat live nak buat live. Mungkin pada generasi awak buat live senang sebab awak punya generasi keluar-keluar live dah ada. Macam tu lah seolah-olah. You membesar dengan telefon dengan buat live Tapi team saya even termasuk saya sendiri, live consider benda yang kami kena belajar sebab dulu waktu degree benda tu tak ada So semua rasa susah bila diberi bila kena buat live. Dia kata kan you kena buat virtual event kena buat live. So semalam diorang cadangkan apa kata kita panggil student yang pandai pasal YouTube ke, buat live ke, ajar kita macam mana nak buat Saya buat okey tak apa. So kalau dalam kelas ni ada yang pandai benda tu bagi dah tahu saya memerlukan bantuan awak So ni beza generation gap sebab setiap orang akan ada skill berbeza. Okay. And then centralization, decentralization. So centralization hanya ada seorang bos, decentralization ada banyak. Dia bagi setiap department buat decision sendiri. Okay. So macam katakanlah McDonald Pantai Timur dengan McDonald Selatan contohnya, itu decentralization. Ada keputusan yang contohnya McDonald Selatan ataupun ikut region ni boleh buat keputusan berlainan. Ikut kesesuaian tempat masing-masing. Tu kita panggil decentralized tidak sama okay? Tidak bersepadu dipanggil apa benda term center okay? And then formal macam mana kita ada rule dan guideline lah. Ni banyak organisasi ada. Organisasi yang tak ada formalization ni selalunya company yang baru start saja. Biasalah. Okay? And then kita cover ni lah tadi 6 Okay, so kalau kita ada semua elemen ni, hopefully, tapi tak semua ada, kadang-kadang ada dalam macam 2-3 punya kombinasi, authority ada, span of control ada, department ada contohnya. So kerja akan jadi lebih efisien dan juga lebih efektif. So apa itu model? Ada 2 jenis model dalam organisasi. Ada organisasi yang mekanistik. Mekanistik ni maksudnya benda yang berulang. Benda yang berulang. Semua orang ada. Bukan company you je ada, company lain pun ada. So itu masuk mekanistik lah. So dengan style orang Asia bekerja, kita kebanyakannya lebih prefer mekanistik. Sebab kita tahu kita nak buat apa hari-hari. Okay? So mekanistik ni dia akan ada hierarki lah. Biasanya macam tadi lah. Akan ada workers, employee dekat bawah, and then ada supervisor, and then ada contohnya tadi president for example. So itu kita panggil hierarki yang dah ada lah. Kalau kat rumah ada beradik, mak, ayah, lepas tu ada datuk nenek kat atas tu style hierarki lah tu. Kalau kita kata dalam family kita lah, bila nak buat keputusan, you tak boleh buat seorang keputusan you kena pergi kat mak ayah you. Lepas tu kalau mak ayah you kata ini involve orang lain juga ni, so kena kena pergi lagi bersidang dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik contohnya. Tu hierarki kita lah dalam keluarga. Okay. So dalam mekanistik ni biasanya lebih banyak rule, sebab tu kadang-kadang ada orang tak suka kerja dengan company mekanistik. Banyak rule kena follow. Kata macam hari tu siapa tak kena marah semalam, ada seorang baru dia email direct kat dekan, lepas tu dekan telefon prof telefon, prof kata awak tak boleh email saya direct macam ni, awak kena lalu saya punya PA, personal assistant lah, sebab semua dekan ada PA diorang sendiri kan. Betul, awak kena lalu PA saya, kenapa awak email kat saya direct surat ni? Lepas tu dia pun cerita dengan saya semalam, saya kata itulah lama sangat cuti sampai tak tahu apa yang jadi, saya kata kan. Sebab agaknya dah lama sangat cuti pergi sambung belajar, lepas tu jadi dia lupa kata kita ni ada hierarki kan. So benda tak boleh direct. Macam prof tadi sebab dia datang ketuk pintu bilik saya kan, itu direct lah tu. Saya punya aras memang report bawah dia direct. Tapi orang lain kebanyakannya tak report direct macam tu. So you kena follow. So tu je ramai orang tak suka kerja government lah pada saya, sebab
penat. Kan. Kata sebab tu yang kalau dalam terms dia panggil red tape kan, banyak sangat. Bila nak cakap je, tak boleh ni, saya kena tanya bos saya dulu. Kan? Pernah tak rasa macam tu kan? Tanya je, ada je benda, kena tanya supervisor. Sikit tanya supervisor kan. Sebab itu adalah cara organisasi bekerja. Okay? So kedua adalah organik. Ini kebanyakannya syarikat, maksudnya usahawan lah. Yang macam kan sebab hari tu saya tanya kan, siapa yang awak idola awak kan, role model awak kan untuk berjaya kan. So ramai bagi usahawan kan. So company-company start-up macam Lofa punya company, Jack Ma punya company semua ni, yalah dia orang asalnya daripada start-up company lah. So company-company macam ni dia grow secara organik. Maksudnya dia tak ada role pun. Masa dia buat company tu maybe dia berdua je macam Jack Ma kan. Dia dengan kawan dia je, dorang contohnya. So bila company dorang grow secara organik, dia lebih mudah, bukan lebih mudah macam mana, Jack Ma dia dah tak ada bos dah atas dia. Jadi bila dia buat keputusan, dia tak perlu tanya orang lain. Dia hanya between dia dengan kawan dia. Antara mereka berdua je contohnya So samalah Apple pun dulu macam tu sebelum dia jadi company besar sekarang kan. So banyak company usaha syarikat-syarikat bekerja secara organik. Okay, sebab tu kalau siapa yang tak suka role ataupun pada you perlu lebih banyak freedom, you buatlah kerja-kerja usahawan. Saya admire usahawan sebenarnya, dan saya pun sebenarnya bukan orang hierarki ya. Saya sebenarnya orang organik. Sebab tu saya bila duduk dalam universiti, saya datang UMK, saya kata boleh tak letak saya di bawah keusahawanan. Saya minta diletakkan di bawah keusahawanan sebab saya kata saya tak boleh kerja ikut role. Cakap saya boleh buat role saya sendiri. Maksudnya saya boleh bagi guideline, set guideline, saya boleh buat benda tu. Tapi saya tak boleh follow benda yang dah lama buat, cakap. So itu yang 3 tahun pertama saya dekat dalam FHBK, membangunkan keusahawanan di kalangan staff lah waktu tu kan. Sebab masa tu kita punya plan adalah untuk membangunkan staff FHBK. Now orang lain dah hand over lah ke orang lain. So you kena faham juga lah cara you bekerja kan. Yeah. So ada strategi yang lebih simple, ada strategi yang lebih kompleks lah. Okay. So size and structure, selalunya company organik biasanya syarikat dia lebih kecil, company sikit, tak ramai orang. Okay. Saya pernah kerja dekat syarikat yang tadi saya cerita, yang adik-beradik punya syarikat tu kan. Diorang termasuk saya masa tu kami ada dalam 12 orang. Memang sangat kecil. And then mekanistik selalunya lebih daripada 2,000, macam UMK sekarang lah. UMK pensyarah saja 1,000 lebih staff. So you bayangkanlah termasuk dengan student semua. Kalau kata tolak student sekalipun, staff UMK saya rasa nak dekat 2,000 lebih ada kot rasanya kan. 3 kampus lah, semua ketiga-tiga kampus. Ada pentingnya teknologi dan structure. Okay. So apa saja yang kita buat, dia kena ada structure lah, kena ada structure dan kena adapt teknologi dalam syarikat. Okay. So in terms of mekanistik, environment dia lebih stable. Sebab tu orang selalu kerja kerajaan, sebab orang kata stable kerja kerajaan, tak payah fikir. Bila jadi COVID-19 memang kita nampaklah perbezaan mengenai environment stable dengan tak stable ni. So kerajaan walaupun berlakunya lockdown, orang gaji jalan je macam biasa. Okay, tu pekerja kerajaan lah. Mekanistik company. Sama lah macam company-company yang lain. Contohnya Maybank, banking ni semua mekanistik. Dan apa lagi ya, syarikat-syarikat multinational macam Panasonic yang semua yang listed dalam bursa saham tu kebanyakannya, itu semua mekanistik company. Jadi bila jadi COVID-19, company-company macam ni tak berapa affected sangatlah in terms of pendapatan dan cara bekerja. Tapi company business memang you nampak ada problem. Bila jadi je masalah ekonomi, diorang kena adapt lah kepada masalah tersebut. Okay. So kebanyakan yang company yang saya bagi you punya assignment tu adalah organic company. Okay. So kita compare and contrast traditional design dengan
ni traditional design dan ni contemporary design. Dia ada dua. Okay. So kita yang ni kita laju sikit lah. Okay. So dalam traditional design kalau awak tengok kan, cara structure company dia, kita fokus yang tengah ni. Okay, cara structure dia very teratur kalau awak tengok cara dia berfungsi lah. Okay. Tapi kalau contemporary kan, dia boleh jadi flexible, meaning selalu berubah. Sebab tu kenapa macam iPhone kan, syarikat iPhone contohnya dia adalah contemporary design lah tu. Dia boleh berubah ikut keperluan syarikat tersebut. Okay, sangat fleksibel, very innovative. And so syarikat kerajaan tak adalah, kerajaan tak adalah macam ni. Ini memang totally business punya style, contemporary design ni. Okay. So ni cara office baru, team structure semua ni sebenarnya adalah style baru compare to dulu. Kalau awak tengok, sebab tu kebanyakannya, especially your generation lah, awak pilih syarikat untuk bekerja kebanyakannya mengenai environment. Banyak saya tak kata awak je, saya pun sebenarnya sama je. Saya pilih syarikat yang memang tempat bekerja, yang memang lebih kepada environment. Dia boleh offer apa yang saya nak. So ni tak payahlah structure kan. Okay, buat structure ni sebenarnya macam mana simple structure organisasi. Apa problem dengan organisation sekarang kan? So dalam COVID-19 kita boleh tengok sebenarnya masalah untuk make people connect kan. Bila semua orang bekerja daripada tempat yang berbeza, macam kita ni lah kan, kita kerja daripada tempat yang berbeza, jadi kita susah nak connect antara satu sama lain kan. Banyak problem kolaborasi lah, especially problem collaboration, akan ada banyak problem. Okay. So ada yang bagi cadangan kenapa tak buat team assignment, group assignment, buat secara individu. Ada je sebenarnya yang bagi cadangan macam tu, bukan student lah, maksudnya pensyarahan. So masa diberi cadangan tersebut, kami ada juga yang berpendapat macam ni. Ini adalah cara bekerja future, cara bekerja secara virtual adalah cara bekerja future. Jadi apa yang awak rasa sekarang ni susah secara virtual ni, kalau dalam pemikiran sentiasa rasa susah dan awak tak cuba cari solution, macam mana lagi 3-4 tahun you grad, you nak ready bekerja. Itu dia akan jadi problem lah kan. Sebab this is future of work Saya tahun ni umur 39 tahun, saya kena belajar adopt dengan situasi bekerja secara virtual. Sebab saya nak kerja lagi berapa, 20, kalau saya pencen umur 60 lah contohnya kan, saya nak kerja lagi 21 tahun. Kan? Teknologi sentiasa berubah kan, you sendiri faham kan, maksudnya macam teknologi, macam platform contohnya kan, platform selalu berubah. So kalau kata saya tak berubah kan, saya nak kerja lagi 20 tahun lagi, berapa batch lagi ni nak datang degree ni, at least lagi berapa, 5-6 batch, contoh lah kan, more than that lah, sepatutnya nak dekat berapa, nak dekat 20 batch lagi saya nak kena ajar kan. So kalau saya tak ubah, maksudnya student yang nak masuk universiti lahir tahun 2021 kan, you all lahir tahun 2000 kan, betul kan, you all lahir tahun 2000 kan. Saya nak kena mengajar by the time umur saya pencen budak yang lahir tahun ni, student yang lahir tahun 2021. So maksud awak bayangkan kalau awak sekarang generasi TikTok diorang platform lain, maksudnya yang baby yang lahir tahun ni lain punya generation kan. Saya kerja lagi waktu tu, awak bayangkan. So masa tu awak umur berapa, 40 lah, awak umur saya. So kalau awak rasa masalah hanya bekerja secara online ataupun virtual, you tak bagus benda tu, tak apa. Improve sikit-sikit, improve. Macam mana nak bekerja, nak communicate dengan orang, macam mana nak belajar macam guna Google Cloud base ni kan, Google Docs contohnya. Belajarlah guna Google base punya function. Google Docs kita panggil kan, Google Document kan, online kan. Belajarlah guna benda-benda macam ni. Sebab kalau saya 20 tahun lagi nak pencen, maksudnya you 40 tahun lagi. Itu lebih kurang maksudnya. Kan, tu yang selalunya student dia kan, saya bukan student final year saya kan, komplain je. Tak habis-habis komplain. Tu saya cakap dah.
Saya kata, saya boleh dengar student komplain, tapi apa solutionnya? Kenalah bagi tahu saya cakap. Sebab saya kata, saya boleh bagi solution tapi saya tak nak. Saya nak you fikir, saya kata kan, dekat student. Sebab diorang final year kan, tahun depan nak pergi kerja. So saya cakap, apa solution dia? Bagi solution. Bila you bagi solution, orang suka ambil orang macam you bekerja. Sebab you sentiasa ada solution dia kan. Sebab tu orang selalu kata kan. So awak boleh tangkap kenapa saya selalunya orang yang kena rotate dalam fakulti. Saya consider troubleshooter dalam fakulti lah. Meaning kalau ada masalah, unit, ada satu-satu unit dalam ada masalah, orang pertama, saya antara orang pertama. Kami ada lebih kurang, tadi saya kata 7 orang kan. Kami ada 7 orang. Orang ni yang memang akan rotate. Okay, kita ada masalah, contohnya human resource. Boleh tak kita letak Alia kat situ contohnya? Saya bukan background human resource lah. Saya pun macam you. Belajar human resource satu subjek je dekat universiti. Tapi sebab saya dah kerja dengan ramai bos, dah kerja dengan ramai organisasi, jadi consider banyak exposure mengenai human resource. So, kenalah rotate. Kena rotate, pergi mentor diorang ni. Bagi diorang ni jadi lagi bagus, motivated bekerja. Benda yang paling susah nak buat sebenarnya, bukan account bukan statistik tau sebenarnya. Adalah sebenarnya orang. You nak motivate orang yang tak ada motivasi bekerja, you nak motivate orang bekerja. Itulah benda yang paling susah pada saya. So bila kita kerja sebenarnya apa-apa kerja tak susah mana, tapi orang yang susah. So belajarlah. So asas pengurusan sikit-sikit kan you belajar kan. Nanti you belajar dengan Dr. Malisa contohnya, you belajar pasal human resource. Nanti belajar dengan Dr. Suci. Dr. Suci mengajar organizational behavior. Macam mana seorang-seorang orang dalam organisation bekerja. So ni lah, so Dr. Suci punya part ni kan, caring, trust ni. So nanti you akan jadi lebih bagus kan. Dia pun share pengalaman dia, saya share pengalaman saya. Saya tak ada background human resource, organizational behavior. Saya punya pengalaman datang daripada bekerja. Banyak exposure, daripada situ experience saya. Saya bukan orang buku sangat. Saya orang buku sebab kena nature kerja saya kan. Tapi sebenarnya saya bukan orang buku lah. Saya belajar daripada benda susah untuk jadikan mudah. Sebab dulu saya bukan budak pandai. Jadi saya kena simplekan benda untuk difahamkan. Tu cara saya kerja lah. So dalam organisation, ni karakteristik organisation kita lah selalunya. So kita akan ada team biasanya. Mana-mana sahaja macam tadi lah you boleh tengok hierarki tu adalah team lah tu. You akan ada hierarki, lepas tu orang kat bawah kita bagi power. Okay, kita bagi power untuk dia buat keputusan. Tu kita panggil empowerment. Okay, and then yang pentingnya yang selalu apa yang awak tengah rasa sekarang adalah information sharing. Adakah information yang awak dapat tepat ke tak? Itu yang saya tahu kenapa student selalu tanya saya, Miss betul ke buat macam ni? So itu adalah awak perlu accuracy kan. Tapi bukan semua benda ada betul dan salah, terutamanya benda dalam management lah. Okay, kena banyak test. Pengalaman lah, kena banyak test. Okay, and then leadership, yang ni mungkin awak rasa lambat lagi lah kan. Macam saya, leadership memang dah datang dah banyak tahun dah. Sejak daripada UMK ni lagi lah kan. Saya duduk dekat sini sekarang, kat leadership post. Walaupun saya pensyarah, saya consider saya pensyarah biasa je. Saya consider pensyarah biasa, tapi orang lain tak pandang saya macam orang biasa lah. Orang selalu pandang saya sebagai ketua. So tu walaupun saya muda lagi, tapi disebabkan fakulti kita terlalu muda, orang bias saya ramai dekat dalam fakulti maksudnya. Okay. Tak ramai. So kami yang umur 39 ni consider antara yang senior dalam fakulti kan. So maksudnya pensyarah-pensyarah lain lagi muda daripada kami. So bila you antara yang paling tua dan paling senior dalam fakulti, you lah kena ajar diorang. Kena train diorang. Saya sampai tak ada tempat nak mengadu kalau saya ada masalah kecuali dekan. Sebab kebanyakannya orang dalam fakulti bias saya ataupun lebih muda daripada saya. So saya selalunya share dengan dekan lah apa problem saya kan. Sebab yalah, kita perlu mentoring kan. Tu kita tak masuk lagi, nanti kita akan masuk. Kita perlu mentoring dan coaching. Kalau kita tak bagus, macam main bola lah, tak bagus, kita perlu coach kan. Untuk bagi you bagus main bola kan, betul tak? Barulah training you, lama-lama you bagus. So samalah bila kita buat kerja, kita perlu coach.
Bila kita ada coach, lagi bagus you boleh lead orang, contohnya you boleh communicate dengan orang, you perlu coach. So apa-apa je benda yang you buat, itu yang saya tanya, siapa role model awak? Mesti ada sebab you minat dia. Contohnya cara dia bercakap, cara dia run business kan, ataupun cara dia manage image dia, cara dia handle image dia. Itu semua role model tu belajar. So bila you dah bagus, pergi belajar benda lain pula. Carilah role model lain pula. That's how kita grow Kita grow. Saya pun dulu mula-mula tengok idol juga. Sama je macam you all. Saya pun dulu tengok artis juga. Saya bukan Islami mana pun. Dua kata kan. Saya pun dulu tengok artis juga kan. Cuma artis saya tengok dengan you tengok maybe berbeza lah. Sebab lain generation kan kita kan. So bila dah bagus satu benda, saya buat benda lain. Bila saya belajar bahasa Inggeris dulu, saya dengar lagu Westlife. So macam mana saya belajar bahasa Inggeris kan? Orang selalu tanya, saya kata saya dengar lagu Westlife. Waktu tu Westlife lah kan. So macam awak mungkin tak berapa bagus bahasa Inggeris, carilah, dengarlah artis-artis yang lagu bahasa Inggeris, tapi yang bukan yang rap-rap ni sangat. Rap dia guna bahasa slang dia sendiri, so dia punya bahasa Inggeris dia selalunya tak bersusun. Itu problem dengan lagu rap lah, walaupun saya pun sebenarnya dengar lagu rap kan, tapi dia tak ajar bahasa Inggeris, struktur bahasa Inggeris yang betul sebab dia adalah slang dia sendiri. Style hip hop ni dia ada hip hop punya style lah, cara dia orang nyanyi kan. So belajarlah kan. So pelan-pelan lah korang kan dengar kan. Sebab lagu sekarang lagi pelik kan daripada dulu, daripada saya lah muzik sekarang kan. Okay, so ni yang tadi saya bagi tahu kat awak ni. This is the future lah, future. Bayangkan buku ni tahun bila? Awak nampak tak bawah ni? 2015 Mana ada COVID-19 lagi waktu 2015? Nampak tak? Penulis ni dah cakap pasal future sebab kebanyakannya syarikat besar dekat Amerika dengan dekat negara-negara Eropah dah implement flexible work arrangement ni. You hanya masuk office 1 atau 2 kali seminggu sahaja, lagi 3 hari semua you kerja daripada rumah. Banyak company yang dah mula benda ni dah lama, daripada awal tahun 2000. Kawan saya dia kerja dengan company IBM, syarikat komputer kan, IBM. Okay, so IBM adalah syarikat Amerika punya syarikat. Kawan saya dia jaga bahagian account sistem account. Dia hanya masuk office seminggu sekali saja. Lagi 4 hari semua dekat rumah. Dia base dekat bukan Kuala Lumpur, Cyberjaya. Dia base dekat Cyberjaya. Rumah dia Shah Alam, tapi dia hanya perlu pergi office seminggu sekali. Oh tak kisahlah walaupun you commute seminggu sekali kan. Compare tu 4 kali seminggu. So bila jadi COVID-19, benda ni consider common sekarang. Tapi macam kami dekat pejabat kerajaan, flexible work arrangement tak ada. Sebab government kata kita makan duit taxpayer, kita kena datang office hari-hari. Tu government punya style. Tapi kalau you kerja company private, memang dah ada dah ni flexible work arrangement ni, remote working kita panggil. Macam you all ni lah remote learning kan. Adik saya kerja Maybank, dia hanya perlu masuk office sebulan 3 hari je sebulan. Adik saya kerja Maybank. Maybank dah start dah ni remote working ni. Okay. So belajarlah adapt dengan remote working punya skill lain daripada skill sekarang. Tapi you kena belajar. You pandai teknologi, you lebih bagus pada saya teknologi contohnya kan. Mungkin saya rasa yang awak mungkin tak berapa pandai lagi sekarang adalah cara communicate dengan orang. Sebab sebelum ni awak biasa bila communicate jumpa orang face to face. Yang tu yang saya rasa mungkin pada awak susah lah. So itu setakat minggu ini. Okay.